Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita memulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah bertemulah kita untuk kelas pada hari ini iaitu hari Selasa, betul? Okey. Okey, pada hari ini kita akan masuk tajuk yang baru tetapi masih lagi dalam bab yang ke-7, tetapi kita masuk subtajuk yang baru iaitu Tamadun Cina. Okey. Sebelum kita masuk tentang PDPR kita tentang Tamadun Cina, okey, jika kita tengok semalam, jika kita tengok semalam kita belajar tentang Tamadun India. Okey, Tamadun India secara keseluruhannya, Tamadun India ini, Tamadun India mereka ini lebih kepada faktor perluasan kuasa. Faktor perluasan kuasa. Dalam faktor perluasan kuasa tersebut kita kena ingat ada dua. Yang pertama ialah berbentuk fizikal dan yang kedua ialah berbentuk secara agama. Kalau fizikal ni macam biasalah. Mereka datang menakluk sesebuah kawasan tersebut. Itu di India. Kalau dari segi di India untuk agama pula, untuk tamadun perluasan tamadun India dari segi aspek agama, mereka menyebarkanlah agama-agama Hindu. Mereka bantu menyebarkan agama-agama Hindu demi untuk memperluaskan lagi tamadun mereka meluaskan lagi kawasan mereka. Jajah ataupun taklukan ataupun penguasaan tamadun tersebut. Itu di tamadun India. Kalau kita tengok, kita tengok memang tamadun India dia telah bermula sejak sebelum Masihi. Pada kelas pada hari ini, apa yang kita nak masuk ialah tentang tamadun Cina. Apa yang kita kena faham tentang tamadun Cina? Tamadun Cina. Kalau kita tahu tamadun India ini melalui perluasan kuasa. Perluasan kuasa. Tetapi tamadun Cina ini lain. Mereka lain. Mereka ini lebih mementingkan kepada aspek selain daripada kuasa, iaitu antaranya ialah apa? Antaranya ialah teknologi. Kalau kita tengok dalam tamadun India, mereka ini lebih menggunakan, mereka ini tidak sama dengan tamadun India. Kalau tamadun India seperti yang cikgu katakan tadi, mereka lebih tertumpu kepada perluasan kuasa. Kalau di tamadun Cina, mereka dalam pelbagai bidang. Tidak kira lah sama ada pentadbiran, ekonomi, teknologi ataupun pendidikan. Ataupun dalam bidang pendidikan. Kalau kita tengok peta, ada peta kejap. Kalau kita tengok peta perkembangannya, nampak mereka kebanyakannya bermula di kawasan laut, atau di kawasan perairan. Itu dinasti Qin yang terawal, dinasti awal lah. Itu jika kita tengok faktor kemunculan. Dinasti Qin. Dalam Cina ini antara yang utama yang kita kena tahu, apa yang kita kena tahu ialah tamadun Cina ini lebih kepada dalam bidang pendidikan. Aspek pendidikan. Aspek pendidikan ni mengalami satu perkembangan yang luas dalam tamadun tersebut yang bermula daripada zaman dinasti Qin dan dinasti Han. Dinasti Qin dan dinasti Han. Mengapa mereka ini menjadikan pendidikan ini satu bidang, satu bidang yang agung ataupun bidang yang orang kata apa, kalau agung ni orang kata kalau bidang yang kata tinggilah, bidang yang mendapat penghormatan yang tinggi dalam tamadun Cina. Pendidikan, bagi mereka pendidikan bukan satu
satu yang tinggi lah, satu aspek yang tinggi yang dihormati, itu untuk dalam bidang pendidikan. Okey, itu dalam bidang pendidikan. Kalau kita tengok peta, memanglah mereka ini setiap dinasti ini mereka nakkan satu kawasan yang subur daripada pelbagai aspek lah, termasuk subur daripada tanah tersebut ke kawasan tersebut yang strategik ke. Sebab apa mereka ambil kawasan yang subur? Sebab mereka nak menjadikan kawasan tersebut, tak kira lah sama ada ekonomi, mereka boleh buat ekonomi ke. Itulah, kalau di tamadun Cina mereka mengutamakan kawasan sungai. Sebab apa? Sebab apa kawasan sungai? Sebab sebagai perairan. Okey, sebagai perairan. Okey, Isa, cuba sebutkan tadi apa yang cikgu sebut. Mengapa sungai? Sebab apa? Mungkin sebab mereka senang nak guna air tu untuk masak ataupun untuk bertani, untuk pertanian. Okey, betul. Itu antaranya lah kalau kita tengok salah satunya mengapa sungai itu penting. Okey, mengapa sungai itu penting. Okey, kalau kita tengok ada seorang yang penting, iaitu Maharaja apa ni? Maharaja Xing Huangdi. Okey, Maharaja Xing Huangdi. Okey, Maharaja Xing Huangdi. Okey. Beliau ni juga merupakan antara pemerintah zaman dinasti Qin. Okey, pemerintah zaman dinasti Qin. Okey, zaman ini suatu ketika kalau kita tengok dan zaman dinasti Qin ini, okey, zaman dinasti ini mempunyai satu peluasan kuasa yang sangat luas. Okey, peluasan kuasa yang sangat luas. Okey, yang bermula daripada wilayah utara sehingga kelah ke gurun Gobi. Okay, gurun Gobi yang bersempadan dengan negara Vietnam. Itu di Asia Tenggara. Kita tengok betapa luasnya, betapa luasnya dinasti Qin. Okey, tengok kalau kita tengok buku teks, kalau kita tengok gambar ni, okey. Maharaja Xing Huangdi. Maharaja Xing Huangdi ini merupakan pemimpin, pemimpin zaman dinasti Qin. Okey, dinasti Qin. Okey. Beliau ni merupakan bertanggungjawab untuk menyatukan China daripada perpecahan. Okey. Kestabilan peranan beliau juga, peranan Maharaja Xing Huangdi ni juga adalah untuk kestabilan dalam bidang politik. Okey, kestabilan yang dalam bidang politik. Okay, sekaligus dapat meningkatkan bidang ekonomi. Okey, sekaligus kita dapat bidang ekonomi. Kalau sistem pemerintahan atau politik masih kucak-kacir, maka faktor untuk mereka meningkatkan ekonomi itu sangat susah. Okey, sangat susah. Okey. Bila tamatnya dinasti Qin, selepas tamatnya dinasti Qin, maka dinasti Han pula muncul. Okey, dinasti Han. Okey, dinasti Han ini telah diasaskan oleh Liu Beng. Okey, Liu Beng, nama pun macam Cina, memang Cina lah. Okey, Liu Beng. Dan beliau ni menggunakan gelaran sebagai Maharaja Guazhou. Okey, Maharaja Gaozu. Okey, bukan Guazhou, Gaozu. Maharaja Gaozu. Okey, gelaran. Okey, sebelum menjadi maharaja dalam dinasti Han, maka nama Liu Beng. Okey, apabila telah menjadi maharaja, maka dia menggunakan gelaran Maharaja Gaozu. Okey. Seperti tahu dinasti Han ini juga merupakan kesinambungan lah ataupun sambungan daripada dinasti Qin, tetapi lain. Okey. Dinasti ini berbentuk satu empire lah ataupun kuasa yang besar yang kita tengok adalah kawasan di utara China. Kawasan di utara China sehinggalah di kawasan selatan, iaitu di berhampiran dengan Korea Selatan.
okey, bergabung dengan negara Korea lah. Okey, masa tu okey, dia bahagian Korea Selatan, okey, Selatan. Kita tengok kan. Okey, antara betapa luasnya kan sehingga sempadan, okey, sehingga tempat sempadan negara berhampiran, betapa luasnya tamadun ini. Itu dan dinasti Han inilah, dinasti Han dalam tamadun Cina. Okey. Sekali lagi cikgu ulang, okey, kita kena tahu bahawa dinasti Han ini telah meliputi daripada negara Cina yang bermula daripada sempadan Vietnam sehinggalah Korea. Okey, sehinggalah Korea. Itu dinasti Han, perluasan kuasa dia. Okey. Setakat ni jelas ke? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey. Itu kita masih lagi masuk dalam faktor perkembangan. Okey, kita masih lagi masuk dalam faktor perkembangan. Okey, kalau tengok dalam perkembangan dalam tamadun dalam dinasti Han, okey, tamadun Cina iaitu dalam pemerintahan dinasti Han terdapat berbagi kepada dua tahap. Okey, dua tahap yang kamu kena ingat. Okey, yang kita kena ingat ialah dua tahap. Yang pertama ialah Han awal. Han awal, dan yang kedua ialah kita kena ingat yang Han awal, dan yang kedua ialah Han akhir. Okey, Han awal ini bermula daripada 206 sebelum Masihi sehingga 8 Masihi. Okey, sehingga 8 Masihi. Okey. Manakala dinasti Han akhir telah bermula pada 25 Masihi sehinggalah 220 Masihi. Okey, 220 Masihi. Okey, zaman pemerintahan awal, zaman Han awal ini, pemerintahan mereka terletak di Loyang. Okey, bukan kuih letak di Loyang. Kalau kita tengok, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, muka surat 147, kalau kamu tengok peta yang di atas itu. Okey, dalam peta di atas itu, kalau kamu tengok dalam peta, okey, kalau dalam slide ini, dalam flip ni kamu tengok, Loyang terletak di atas. Okey, terletak di atas berhampiran dengan Cheng'an. Okey, Cheng'an di kawasan China. Itu dalam kawasan pemerintahan awal. Okay, pemerintahan Han awal yang terletak di China. Okay. Itu untuk pemerintahan pusat pentadbiran lah. Orang kata pusat pentadbiran Han awal terletak di Loyang. Okay. Selain itu juga dinasti Han telah menunjukkan peningkatan mereka dalam bidang perdagangan. Mengapa peningkatan perdagangan? Antaranya ialah mereka juga telah membuka laluan sutera. Okay, laluan sutera itu mereka telah meluaskan bidang pentadbiran, bidang sosial, yang mana pada ketika itu dipimpin oleh pemerintahan Maharaja Han Wu. Okay, Maharaja Han Wu. Okay, kalau kita tengok tarikh yang bermula ialah 140 sehingga 87 Masihi. Okay. Kamu ingat, bukan Masihi kan abang. Saja cuma uji kamu. Bukan Masihi tetapi sebelum Masihi, SM. Okay, sebelum Masihi. Kamu jangan keliru. SM iaitu sebelum Masihi dengan Masihi itu lain. Okay. Ingat tu. Itu dari segi aspek perkembangan tamadun. Dinasti Han. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok laluan, okay, kalau kita tengok dari segi perkembangannya ni sebenarnya banyak. Okay, perkembangannya banyak. Kalau kita tengok dari segi aspek mengapa laluan sutera, mengapa mereka membuka laluan sutera. Okey, laluan sutera ini menjadikan laluan penting untuk perdagangan daratan yang terpanjang di dunia yang melibatkan China hingga ke Empire Rome. Kalau kamu tengok buku teks, nampak dia punya laluan merah tersebut kan, meliputi beberapa negara. Okey, nampak kan, dia lalui di Damsyik, Parsi, India dan China kan, melepasi beberapa negara-negara besar. Okey, dan dinasti Han ini juga mereka terkenal dengan
sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam sebab perkhidmatan awam untuk memantapkan lagi sistem pendidikan mereka. Untuk memantapkan lagi sistem pendidikan mereka. Itulah dinasti. Kita tahu sebelum kita masuk pada pendidikan, kita tahu perkembangannya dahulu, kan? Perkembangannya mereka di mana? Lepas itulah barulah mereka ini tertumpu kepada bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Sebab kita tahu apabila kita sudah masuk ke dalam perkembangan pendidikan tamadun Cina, setelah kita dah habis tentang perkembangan lokasi dan perkembangan tamadun, maka kita tengok pula perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Dalam pendidikan tamadun Cina. Kita tengok sebelum kita masuk, cikgu tanya setakat ni faham ke apa yang cikgu terangkan tadi? Faham cikgu? Okey, jelas ada laju tak apa yang cikgu sebut tadi? Tak laju cikgu. Okey, alhamdulillah. Tak laju tak apa. Kalau tak ada keliru ke kau tak faham, tanya. Okey, boleh? Ya cikgu. Okey, baik. Okey, seterusnya kita masuk kepada sistem pendidikan. Okey, sistem pendidikan di dalam tamadun Cina. Kalau yang ada buku teks saya cikgu yakin semua dah ada buku teks. Okey. Kalau kamu tengok buku teks, ialah muka surat 149. Okey, muka surat 149. Okey. Sorry. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks 149. Itu ditelang tentang tamadun. Okey, tentang pendidikan dalam tamadun Cina. Okey. Okey, seperti yang kita kena tahu, apa yang kita kena tahu, pendidikan di China ini telah bermula sejak zaman dinasti Shang. Dinasti Shang dan kemudiannya berkembang ke zaman dinasti Zhou. Maksudnya dinasti ke dinasti. Pendidikan ini telah berkembang. Mengapa pendidikan ini berkembang? Mengapa kita kena tahu berkembang? Sebab adanya ramai ahli falsafah. Ahli falsafah yang terunggul lah. Terunggul ataupun kalau kita tengok di negara sekarang ini, tokoh pendidikan lah. Tokoh pendidikan. Kalau dalam dinasti sejak dinasti Shang hingga ke dinasti Zhou ni, mengapa tamadun Cina ini berkembang? Kerana adanya ahli falsafah seperti Confucius. Confucius. Beliau ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Cina. Terhadap masyarakat Cina dalam bidang pendidikan. Beliau mempunyai peranan yang besar dalam pengasas pendidikan. Pengasas pendidikan. Kita kena tahu, sejak apabila Confucius ni telah melancarkan konsep pendidikan, konsep pendidikan yang dianjurkan oleh Confucius ni kekal sehingga sekarang. Konsep yang dia amalkan orang panggil apa? Confucianisme. Confucianisme. Itu dia punya konsep. Kalau kita tengok, kalau di negara kita, berdasarkan konsep pendidikan yang ada di negara kita lah. Kalau kita tengok negara China, dari dulu lagi sebelum Masihi lagi, faktor pendidikan, bidang pendidikan ataupun konsep pendidikan Confucianisme ini yang telah diasaskan oleh Confucius sejak sebelum Masihi kekal sehingga sekarang, iaitu 2021. 2021, kau bayangkan berapa ribu tahun. Kan konsep yang sama. Berapa ribu tahun kan perkembangan dia. Pada zaman dinasti Qin sebenarnya pendidikan telah pun ada. Pendidikan ada. Kalau kita tengok pada zaman dinasti Qin, pendidikan ni mereka telah lebih menekankan aspek kesefahaman terhadap
perundangan. Okay, terhadap perundangan. Okay, antara pengasas yang penting terhadap terhadap pendidikan dari segi aspek perundangan ialah Han Fizi. Okay, Han Fizi. Dia telah mengasaskan, dia telah menekankan aspek pendidikan dari segi untuk yang menekankan tentang kefahaman perundangan. Okay. Dan selepas itu sistem pendidikan ini telah menjadi lebih teratur. Okay, lebih teratur dan tersusun. Mengapa? Sebab Maharaja Shi Huangdi ini telah menyeragamkan sistem tulisan, telah menyelaraskan sistem tulisan. Okay, samakan tulisan. Kan? Itulah contoh di Malaysia lah. Di Malaysia kita tengok tulisan Rumi lah, kan? Tulisan Rumi dan ada Jawi. Tetapi di China memang mereka dahulukan tulisan mereka. Mereka seragamkan dalam bidang mereka. Apa-apa pun mesti tulisan. Okay, tulisan mereka juga. Kan tulisan Cina lah, orang kata bahasa kasarnya. Kan tulisan Cina. Mereka mesti nak juga dalam tulisan Cina. Apa-apa perundangan ke, sama ada sama ada tidak rasmi ataupun rasmi, mesti kena guna tulisan mereka. Itu yang ditekankan oleh Maharaja Shi Huangdi yang menjadikan bahawa sistem pendidikan tersusun tanpa bercampur aduk lah. Okay, tanpa bercampur aduk dengan pelbagai tulisan. Okay. Itu zaman ketika dululah. Okay, kalau di sekarang ni mungkinlah mereka telah menyerap masuk tulisan Rumi kerana dah telah menjadikan, antaranya mengapa tulisan Rumi penting juga untuk sekarang, sebab bahasa komunikasi antarabangsa iaitu bahasa Inggeris yang menggunakan tulisan Rumi. Tidak kira di mana-mana negara sekalipun. Okey, itu dalam pendidikan. Kan? Okey. Seterusnya pula. Okey, setakat ni okey Okey, cikgu faham. Okey. Itu kita tengok dari segi matlamat. Okey, itu dari segi inilah. Okey, kita tengok. Okey, dari segi matlamat sistem pendidikan. Okey, setiap apa yang diasaskan mestilah mempunyai matlamat yang tersendiri. Mestilah ada matlamat mereka. Okey, matlamatnya apa? Mengapa sistem pendidikan ini penting di tamadun Cina? Mengapa? Okey, antaranya ialah apa? Antaranya ialah memupuk nilai murni dan moral. Okey, yang kedua ialah untuk mereka memilih pegawai kerajaan. Yang ketiga apa? Untuk mengekalkan, demi untuk mengekalkan ajaran Konfusianisme. Nak kekalkan, tak nak orang kata hilang. Dan matlamat lain juga ialah mereka ni melalui pendidikan ni juga dapat membezakan sama ada golongan elit ataupun atasan, dan juga golongan bawahan ataupun golongan rakyat lah, orang kata golongan rakyat dan juga atasan. Okay, itu dari segi matlamat pendidikan yang telah diketengahkan oleh pemimpin ketika di tamadun Cina. Okay, pemimpin yang telah diketengahkan oleh pemimpin tamadun Cina. Ni seperti yang cikgu terangkan tadi lah. Okey, nampak. Matlamat sistem pendidikan. Okey, matlamat mereka apa? Mereka nak lulus peperiksaan untuk perkhidmatan awam, mengekalkan ajaran Konfusianisme. Okey, membezakan golongan elit dan golongan rakyat. Okey, seterusnya untuk memilih jawatan kerajaan, memupuk nilai murni ataupun nilai moral dan etika. Mana-mana pendidikan, okey, mana-mana pendidikan sekalipun mesti nak memupuk seseorang itu terpelajaran. Maksudnya apa? Orang itu apa? Orang itu mempunyai pendidikan lah, ilmu yang secukupnya. Kalau tak ada ilmu memanglah akan hanyut. Okey? Dalam pelbagai bidang sekalipun. Tu mereka siapa? Mereka lebih menekankan aspek pendidikan. Okey, aspek pendidikan. Okay, mereka lebih menekankan. Kita tahu dengan adanya pendidikan ini juga dapat menstabilkan sesuatu kerajaan. Kerana apa? Kerana apabila sesuatu yang terpelajar lah, orang itu mempunyai ilmu, mestilah dia akan mentadbir secara sistematik tanpa mentadbir secara orang kata salah dia anggap betul.
betul dianggap salah. Sebab itu penting. Sebab itu penting dalam bidang pendidikan. Supaya dapat kita bezakan yang mana salah, yang mana betul. Kan? Kalau tak ada ilmu, memanglah kalau tak ada ilmu bidang yang ada, dia akan ni lah. Dia akan kata, oh rasuah ni betul. Habislah. Sebab tak ada ilmu, tak ada ilmu kan. Tu yang dia kata rasuah itu betul lah. Sebab itulah punca tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, kita oh rasuah ini salah. Oh kan, rasuah ini salah. Punting kerja ini salah. Walaupun bos tak nampak kan, majikan tak nampak tapi salah. Itulah kan keburukan. Ni kalau tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, dia akan membezakan lah yang mana betul dan yang mana salah. Okey, itu dari segi matlamat lah. Itu saya secara selingan ataupun contoh kita nak bandingkan betapa pentingnya aspek pendidikan. Okey, seterusnya adalah dari segi tahap pendidikan. Okey, kalau kita tengok dari segi tahap sistem pendidikan sama saja. Hampir samalah dengan di negara kita. Okey, hampir sama dengan negara kita Malaysia atau negara lain. Yang pertama ialah pendidikan rendah. Mereka ada tiga tahap, iaitu apa? Pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Okey, pendidikan kita kan tahu pendidikan rendah ini bermula daripada yang asas, iaitu hafal atau memahami maksud yang ada. Itu di China. Di tamadun Cina. Dalam tamadun menengah, dalam pendidikan menengah mereka lebih tinggi, iaitu mereka memberi lebih tumpuan kepada aspek penulisan lah. Aspek penulisan. Mereka tentang aspek penulisan. Manakala di peringkat pendidikan tinggi, mereka lebih kepada apa? Pada apa dia? Lebih penting kepada apa? Mentafsirkan buku suci. Mentafsir. Kalau kita tengok dalam kutip ni memang interpretasi. Interpretasi ni maksud lain ialah tafsiran lah, membuat tafsiran terhadap buku suci. Kan mereka tentang kesetiaan kepada raja ataupun pemerintah, menjadi seseorang yang bertanggungjawab. Itu dari segi aspek. Itulah aspek pendidikan tinggi. Mereka menekankan tentang tentang menjadikan seseorang itu lebih berguna lah kepada negara. Itu punya itu tahap pendidikan lah. Ni seperti cikgu sebut tadi itulah pendidikan rendah. Dia bertumpu kepada tulisan. Lepas tu pendidikan menengah, aspek menulis. Lepas tu ialah pendidikan tinggi, menterjemah buku tu, interpretasi. Interpretasi ni ataupun maksud lain ialah tafsiran. Tafsiran. Tafsir ni bermaksud lah ada istiadat, tanggungjawab. Itu dia. Peperiksaan. Mengapa ciri-ciri sebelum kita tamatkan kelas, iaitu yang terakhir, satu topik yang terakhir. Sebelum kita tamatkan kelas, ciri-ciri, kita kena tahu ciri-ciri sistem peperiksaan yang ada. Ciri-ciri peperiksaan yang ada. Pertamanya ialah bersifat apa? Bersifat kompetitif. Bersifat kompetitif. Yang kita tahu yang kalau berlakunya, kalau mesti ada yang pelik, mengapa lelaki? Hanya lelaki. Dalam untuk peperiksaan pada ketika dulu, iaitu di tamadun Cina lah, dalam pemerintahan dinasti ni, hanya satu jantina saja boleh ambil peperiksaan, iaitu lelaki, tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Status sosial. Mereka ciri-ciri peperiksaan ini juga mereka telah mengekalkan tradisi budaya Cina. Mereka mengekalkan tradisi budaya Cina seperti yang ada dalam ajaran Konfusianisme. Dan mereka juga memberi larangan terhadap sebarang bentuk perubahan, dan laranglah bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Dalam peperiksaan ni juga, apabila seseorang itu
mempunyai potensi yang tinggi dalam bidang pendidikan, mereka akan menerima tajaan lah. Okay, mereka menerima tajaan. Kalau di ni dengan kita apa, beasiswa lah. Mereka menerima tajaan di penduduk kampung. Mengapa mereka ini dipilih sebagai dengan harapanlah mereka penduduk kampung lah, maka penduduk kampung memberikan tajaan lah, tajaan ataupun pembiayaan. Okey, dengan harapan dapatlah menaikkan nama keluarga dan penduduk kampung setempat yang mereka tinggal. Itu. Okey, setakat ni jelas Jelas cikgu. Okey, baik. Nampak ni dia punya ni lah. Okey. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas kita, okey. Sebelum kita masuk ke tahap kesimpulan, okey. Tahap peperiksaan ada 3. Okey, tahap peperiksaan ada 3. Yang pertama ialah Ziucai. Okey, Ziucai yang dijalankan di peringkat daerah. Okey, semua orang boleh ambil peperiksaan ini. 2 kali setahun diadakan. Kalau tahap kedua ialah Juren, dijalankan di ibu kota daerah lah, bandar-bandar besar. Terbuka kepada calon yang lulus tahap pertama. Lulus tahap pertama apa? Peperiksaan di peringkat daerah. Dan tahap ketiga adalah Jinshi. Okey, Jinshi. Peperiksaan ini lagi tinggilah. Peperiksaan ini kalau siapa yang nak ambil lagi tinggilah, kena ni lah. Kita kena ada grade yang berjaya pada peringkat yang kedua tadi. Itulah dari segi aspek peperiksaan. Okey, itu dari segi aspek peperiksaan. Okey, itu dari segi aspek peperiksaan. Okey. Pokoknya itulah apa yang kita belajar tadi. Okey, setakat ni semua faham? Faham cikgu. Okey, baik. Okey, secara kesimpulannya lah. Okey, sebelum kita tamatkan kelas. Okey, secara kesimpulan, okey, apa yang kita kena ingat dalam tamadun Cina ini, mereka lebih menekankan tentang aspek pendidikan. Okey, tentang aspek pendidikan yang bermula daripada dinasti Han sehinggalah dinasti yang sedia ada. Okey, sehinggalah dinasti yang sedia ada. Okey. Mengapa mereka, kamu kena tahu juga matlamat mengapa peperiksaan ini penting. Matlamatnya antaranya ialah memupuk nilai murni, mengekalkan sistem, mengapakan ajaran Konfusianisme. Itu antara matlamat yang kamu kena ingat. Seterusnya ialah ada apa? Ada 3 tahap sistem pendidikan, iaitu tahap rendah, menengah dan tinggi. Itu dia. Rasanya yang kita kena tahu juga sistem peperiksaan yang ada. Jadi sistem peperiksaan bagaimana dijalankan di China, macam mana, siapa yang layak ambil dalam peperiksaan tersebut, siapa yang layak dan siapa yang tidak layak. Dan yang terakhir ialah tahap sistem peperiksaan. Okey, tahap peperiksaan. Iaitu terbagi pada 3, iaitu apa? Tahap pertama iaitu Zuncai. Yang kedua ialah Juren, tahap kedua. Yang ketiga ialah Jinshi, iaitu tahap yang ketiga. Okey? Okey, setakat ni faham Boleh cikgu. Faham. Okey, alhamdulillah kita tamatkan kelas sekarang. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, dengan baki masa yang ada ini, cikgu akan bagi latihan daripada modul. Okey, cikgu akan bagi latihan daripada modul JPN Perak yang telah dibekalkan. Okey, maka kamu buat soalan-soalan yang seperti yang cikgu berikan arahan nanti. Okey, semua cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua. Okey, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, cikgu harap. Okey, pada minggu hadapan cikgu nak kamu baca tentang bab yang ke-8, iaitu apa? Itu bab 8, iaitu tamadun Islam dan sumbangannya. InsyaAllah kita akan belajar tentang 8.1, iaitu latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan